hanya mereka yang mengalaminya sahaja yang tahu cerita sebenarnya. Anggaplah ia sekadar hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para penonton sekalian? Terima kasih banyak-banyak kerana masih sudi untuk like, subscribe dan juga menonton kisah-kisah seram di dalam channel ini. Ya, saya berbanyak-banyak terima kasih. Dan oleh kerana itu saya mendoakan anda yang menonton ini, yang menyokong channel ini, moga-moga anda sentiasa panjang umur, murah rezeki, sihat walafiat dan terhindar daripada segala gangguan makhluk halus di kalangan jin dan syaitan. Marilah kita berdoa kepada Allah, moga-moga kita selamat di dunia dan selamat di akhirat dan terhindar daripada gangguan-gangguan makhluk halus di kalangan jin dan syaitan. Alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل ربي أعوذ بك من همذات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. Dan katakanlah, wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari hasutan syaitan-syaitan, dan aku berlindung kepadamu, wahai Tuhanku, supaya syaitan-syaitan itu tidak menghampiriku. Kali ini saya akan menceritakan satu kisah seram. Kisah seram ini adalah kisah seram seorang penggali kubur juga, yang pernah saya ceritakan beberapa bulan lepas tentang kisah pengalaman penggali kubur, ya. Tapi kali ini penggali yang lain, orang yang lain, tanah perkuburan yang lain, ya. Yaitu kali ini ada rakan subscriber kita yang telah menceritakan kepada kita, mengirim kepada saya ceritanya untuk kita kongsikan bersama pada kali ini, yaitu kisah pengalaman seram seorang penggali kubur, ya, di negeri Sarawak, yang tidak mau menceritakan di mana tempatnya, di mana lokasinya. Cuma dia beri nama semarannya adalah Amran. Amran ini sebenarnya sejak kecil lagi, ya, oleh kerana Amran ini seorang yang OKU, dan itu sebabnya, ya, dia segan untuk pergi ke sekolah, dia malu untuk ke sekolah, ya, macam-macam lah. Oleh kerana dia rasa mendah diri itu, dia ikut pakciknya pergi tanah kuburan. Daripada sejak kecil menemani pakciknya, ya, menggali kubur, sampailah pakciknya meninggal dunia, dan yang mewarisi sebagai penggali kubur secara tetap di tanah kuburan itu adalah Amran. Maka Amran pun menceritakan bagaimana detik-detik seram yang dia hadapi ketika dia menggali kubur, ya. Banyak-banyak orang datang minta bantuan padanya untuk menggali kubur, tapi kali ini ceritanya yang agak menyeramkannya, dan sampai sekarang katanya dia tak dapat lupakan cerita ini. Yaitu pada satu masa ada keluarga arwah, ya, keluarga arwah ni laki-laki lah, dan yang meninggal itu pun laki-laki, ya, datang berjumpa dengannya untuk minta tolong menggalikan kubur. Seperti biasalah, Amran ceritakanlah syarat-syaratnya, upahnya dan sebagainya. Maka digalilah kubur pada petang itu, kerana jenazah ini, kata ahli keluarganya, kalau tak sempat ditanam pada waktu petang, akan ditanam pada waktu malam selepas isyak, kerana menunggu lagi keluarga-keluarga arwah yang datang daripada jauh untuk menjenguk arwah kali yang terakhir, katanya, ya. Maka Amran dan beberapa orang temannya pun menggalilah kubur selepas waktu asar, ya. Gali punya gali, tiba-tiba hujan turun, tapi taklah lebat sangat, dia kata, renyai-renyai. Jadi suasana menjadi dingin, ya, sejuk, sambil hujan pun turun, tapi tak deras. Alhamdulillah, kata Amran, dia suka hujan yang macam ni, dia kata. Bukan tak reda dengan hujan yang lebat, tapi dia suka hujan macam ni sebab menambahkan kedinginan. Artinya ketika orang mencangkul tanah tu kan perlu panas. Bila ada hujan,
begini, angin sejuk masuk, sedap dia kata. Tengah-tengah dia mencangkul, ya, mencangkul tu, tiba-tiba dia nampak ada seorang yang tengah duduk di kawasan dekat-dekat dengan tanah kuburan yang mereka gali. Seorang lelaki, nampak lelaki ini orang mukanya macam bagus, macam bersih wajahnya, ada janggut putih, berjanggut putih, wajahnya bersih, memakai jubah putih, duduk mencangkung tak jauh daripada tanah kuburan, ya. Jadi orang laki-laki itu merendung padanya, pada Amran. Amran pertama rasa tak berapa selesa dia renung macam tu, tapi tak kisahlah, mungkin dia kata barangkali ini keluarga pihak laki-laki, ya, yang datang awal ingin melihat bagaimana dia dan rakannya menggali kubur. Maka galilah kubur perlahan sampailah ngam-ngam cantik dah liang kubur tu, ya, pas kawannya yang 2 orang tadi minta diri untuk pulang. Dia kata, Amran, kami balik dulu, bolehlah Amran tunggu jenazah di sini. Kata Amran, tak apalah, saya tunggulah jenazah di sini, ya. Lagipun dekat-dekat tanah kuburan itu ada tempat ruang untuk solat, ada tandas, ada tempat berehat, ya. Jadi ketika kawannya pulang, waktu itu belum masuk maghrib, dekat-dekat dah, macam senja lah itu, dekat-dekat lebih kurang setengah jam lagi lah masuk waktu maghrib. Amlan masih lagi membersihkan persekitaran tanah kubur yang dia gali tadi. Dia cantikkan lagi ruangan tanah kubur itu, dia cantikkanlah kawasan tu kan. Laki-laki tadi, laki-laki dia anggap pacik lah, sebab dah nampak wajah macam seorang yang dah berumur. Dia anggap pacik, berjanggut putih, wajahnya bersih, pakai jubah putih. Jadi Amlan pun mau tak mahu pun paksa menunggu pakcik itu. Assalamualaikum pakcik. Waalaikumsalam. Pakcik dijawab salam Amran. Amran rasa seronok lah dijawab salam kan. Dia kata, pakcik, kalau pakcik nak solat maghrib, di depan tu ada surau, boleh solat maghrib, ada tempat duduk. Kata pakcik itu, tak apalah nak, anaklah dulu pergi solat maghrib, biarlah pakcik tunggu sini. Pakcik tak nak solat berjamaah ke dengan Amran? Kata Amran, tak apalah nak, kata pakcik itu, nak pergilah dulu biar pakcik di sini. Oh, okey pakcik, yalah, saya pergi dulu ya. Lagipun azan dah berkumandang, ya. Berhampiran dengan tanah kuburan itu ada masjid yang tak berapa jauh, sayup-sayup terdengar suara azan berkumandang. Maka Amran pun pergilah ke surau yang ada dekat dengan tanah kuburan itu. Tapi dalam hati Amran, pelik juga pakcik itu ya, pakaian cantik, pakai jubah, tapi bila kita ajak untuk solat berjamaah tak mau. Tak apalah, kata Amran, sangka baiklah, barangkali dia ni keluarga arwah daripada jauh yang mungkin ada solat apa dipanggil jamak ta'khir kan, yang bisa terdengar, iaitu menghimpunkan solat maghrib dan isyak pada waktu isyak, jamak ta'khir, kata Amran dalam hati. Jadi Amran pun husnuzan lah, artinya berbaik sangka lah, tak maulah menuduh-nuduh orang, ya. Takkanlah tak sembahyang orang macam itu, wajahnya bersih, pakai jubah lagi, kata Amran. Maka selesai sembahyang maghrib, ini Amran gini-gini minum sekejap di warung tu, dekat tanah kuburan tu ada warung kecil, minum kopi, bersimbang-simbang lah dengan penjual ataupun tukang yang menjual di warung tu lah. Kata penjaga warung tu, Pakcik Hamid namanya. Nak, mana kawan-kawan yang lain nak? Balik dah kah? Sudah balik pakcik. Awal kita ya ke? Ya. Jadi kamu seorang lah di tanah kuburan ni? Taklah pakcik, 2 orang. Siapa yang satu? Sana tu. Pakcik tak nampak ke ada seorang lelaki tengah mencangkung berhampiran dengan tanah kubur yang kami gali itu, tak jauh dari tempat yang kami gali itu. Mana? Kata Haji Hamid. Mana? Tu nampak dari sini. Pakcik tak nampak ke? Tu yang baju putih duduk mencangkung tu. Mana ni, tak nampak pun. Pakcik ni pun mata tak terang sangat lah nak. Maklumlah pakcik ni dah tua. Lagipun barangkali lah pakcik tak nampak, kata pakcik tu, ya. Pakcik penjual penjaga warung tu.
Yalah pakcik, tak apalah pakcik, nanti dia lalu sini juga tu pakcik, nanti pulang nanti dia pasti lalu sini. Kan dia kan hanya tempat ni yang tempat pakcik menjual laluan utama, tak ada laluan lain. Yalah pakcik itu kata. Maka Amran pun menghabiskan kopinya. Tak lama kemudian masuklah bin jenazah. Alhamdulillah, kata Amran. Ya, masuklah bin jenazah dengan beberapa kereta mengiringi bin jenazah itu. Rupa-rupanya itu adalah bin jenazah keluarga arwah yang dibagi tahu tadi telah meninggal dunia. Maka datanglah anaknya yang memberitahu Amran minta tolong gali kubur pun datang. Kata anaknya, dah siap kan? Dah siap, alhamdulillah. Kalau begitu kami boleh angkatlah jenazahnya, boleh. Dia angkatlah jenazah dan Amran pun mengiringi jenazah untuk menunjukkan di manakah lokasi kubur tempat arwah ayah pemuda itu. Ditunjukkan. Kemudian ramailah orang dari kalangan keluarga arwah ini yang mengaturkan jenazah itu untuk dikebumikan. Ya, Amran melihat dekat-dekat situlah, sebab Amran ini tugasnya cuma menggali kubur. Dia tak ikut campurlah dengan urusan pengkebumian jenazah. Lagipun ada imam, ada keluarganya situ semualah. Jadi selesai ditanam, ya, tanam jenazah itu selesai ditanam, kemudian datanglah imam duduk dekat-dekat tu mentalkinkan, ya, jenazah itu. Selesai pendek cerita, selesai talkinkan dan doa. Kemudian sebelum pulang, anak kepada arwah yang meninggal datang berjumpa dengan Amran, ya. Dia kata, "Assalamualaikum Cik Amran." "Waalaikumsalam. Ini sagu hati daripada kami keluarga kerana jasa Cik Amran menolong untuk menggali kubur ni, dan ini bayaranlah yang telah ditetapkan tu." Tapi sebelum tu Amran kata, "Hai saudara, boleh tak saya tahu ayah kamu ini siapa namanya?" Maka disebutlah oleh pemuda itu nama ayahnya sekian-sekian, ya. Kenapa? Tak juga dia kata, tanya. "Oh, bila dia meninggal?" "Baru 2 hari lepas dia meninggal." Dia meninggal ketika menunaikan ibadah puasa. "Oh, Masya Allah," dia kata, ya, hebatnya ayah kamu, ya. "Oh, gitu. Yalah. Tapi kalau kamu nak tengok wajah ayah saya, ni gambarnya." Maka pemuda itu pun tunjukkanlah gambarnya, sekeping gambar kepada Amran. Bila Amran merenung gambar itu, dia amati sungguh-sungguh. Dia kata, "Betulkah ini ayah saudara?" Kata pemuda itu, "Betul, inilah ayah saya." "Kenapa? Kamu kenalkah?" "Kenal tu tak jugalah saudara, tapi kenapa?" Kata pemuda itu kepada Amran, "Tapi kenapa?" "Tak, betulkah ini ayah kamu?" "Ya, betul." "Astagfirullahalazim." "Kenapa encik istighfar? Kenapa?" "Astagfirullahalazim, wahai saudara." "Kenapa?" "Tadi saya nak ceritakan kepada kamu, tapi saya tak tahulah kamu percaya atau tidak. Tadi ketika saya seorang diri menggali kubur ini, membersihkan kubur ini, mengemas-kemas apa yang perlu dikemas, saya ternampak ayah kamu duduk tak jauh daripada kubur ini, duduk depan sana, mencangkung. Sempat saya tegur dan sempat saya ajak untuk solat berjamaah maghrib, tetapi dikata, biarlah nak yang pergi dulu. Jadi patut punlah ayah kamu tak nak sembahyang maghrib. Rupa-rupanya ayah kamu dah meninggal dunia." "Astagfirullah, Masya Allah," kata penggali kubur ini. Maka menangislah pemuda itu bila Amran menceritakan cerita itu kepada pemuda. Menangis pemuda itu. "Terima kasihlah Tuhan," dia kata, "terima kasihlah Tuhan penggali kubur. Itulah ayah saya yang sebenarnya. Ayah kamu berjanggut putih, saya nampak berjubah putih duduk depan tu. Tapi dia tak banyak sembang, cuma menjawab salam dan memberitahu, biarlah saya solat dulu. Mudah-mudahan ayah kamu termasuk di kalangan orang-orang beriman dan mati husnul khatimah." Kata penggali kubur mengakhiri ceritanya. Maka itulah kisah yang telah diceritakan kepada saya oleh Cik Amran, bagaimana pengalaman, ya, pengalamannya ketika dia menggali kubur di satu tanah kuburan di negeri Sarawak.
Moga-moga cerita ini dapat memberi pengajaran kepada kita, memberikan insapan kepada kita bahawa setiap kita satu masa nanti akan kembali dan akan meninggal dunia dan akan ditanam di tanah perkuburan. InsyaAllah, moga-moga kita, saya dan para penonton sekalian selamat dunia dan selamat akhirat. Akhir sekali jangan lupa like, subscribe kisah ini. Ya, kalau kisah ini dapat memberi manfaat, maka like, subscribe dan share kepada rakan-rakan anda. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.